Allahumma salli ala al-Mustafa Nabina Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Nabina Muhammad alaihi salam. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar? Anda menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru dengan perbincangan topik kita pada hari ini, iaitu topik yang sangat-sangat menarik kerana anda melihat pakaian saya hari ini seakan-akan atlet high school, atlet university. Jadi kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik berkenaan dengan hadis dan amalan, iaitu topiknya umat yang sihat. Dan anda juga boleh tonton siaran ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa pada pagi ini kita tak lari dan tak bukan, kita akan bersama dengan panel kita, iaitu orang yang cukup dikenali, iaitu Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Da'i Fahmi sihat. Alhamdulillah sihat Ustaz. Pakaian kita sama ini. Kita matching hari ni. Kita jadi atlet hari ni Ustaz. Kita patut kita nak pergi jogging sekejap lagi kan. Allah akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan membincangkan dan mengupas tentang topik pada hari ini, iaitu umat yang sihat. Dan sebelum kita nak menelusuri lebih jauh ke dalam program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalimahnya tak susah pun, cukup sekadar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimah ini sangat pendek tetapi agak sukar untuk umat Islam untuk istiqamahkan. Jadi sama-sama kita mengajar dan mendidik diri kita hari-hari bangun pagi kita selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa membuang masa lagi, Fadil Ustaz, kita dah bersedia ya? Ya, insya-Allah, insya-Allah. Kita nak terus kepada topik kita pada pagi ini kerana tubuh badan kita ni Allah Subhanahu wa taala dah berikan supaya kita jaga sebaik mungkin, kerana tubuh kita ini adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai di antara kita, terutamanya khusus rakyat Malaysia, masih lagi memandang enteng Ustaz tentang isu ataupun perihal dalam menjaga tubuh badan kita ini. Kerana menurut akhbar utusan Malaysia pada 3 Oktober tahun 2022, lebih separuh populasi dewasa rakyat Malaysia, iaitu 1 daripada 2 orang bersamaan dengan 50.1% adalah obesiti atau berlebihan berat badan berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi pada tahun 2023, sekaligus menunjukkan peningkatan sebanyak 47.7% berbanding pada tahun 2019. Jadi Ustaz, melihat pada angka ni, jadi satu kebimbangan buat kita sebenarnya. Sebab kita ni rakyat Malaysia, kita nak mengajak lebih ramai, khusus kepada para penonton kita, untuk menjaga sama-sama, kita mencari akhirat, dalam masa sama kita menjaga juga kesihatan tubuh badan kita. Baik Ustaz, sebagai mukadimah Ustaz, bagaimana untuk kita menyedarkan, membuka minda rakyat Malaysia tentang isu kesihatan, khususnya topik kita pada hari ini, hadis dan amalan umat yang sihat. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi adinda saya Da'i Fahmi, seluruh para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Jangan lupa kita baca doa pagi hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan amalan yang diterima oleh Allah SWT. Amin. Satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya ialah nikmat kesihatan.
kesihatan ni sangat penting tuan-tuan sekalian. Allah SWT. Sebab tuan-tuan tengok rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Ni kami hari ni macam dah siap nak pergi. Jarang-jarang masuk studio pakai t-shirt, pakai ni kan. Pakai macam ni pula, selalu saya pakai serban. So nak kena ada juga macam-macam serban tu kan. Style. Sebab apa? Sebab nak tunjuk dekat kita yang subhanallah kita perlukan kepada riyadhah untuk membantu tubuh kita jadi sihat. Benar. Kesihatan tubuh badan. Tubuh badan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bila Allah beri pada kita nikmat, kita perlu lakukan 3 perkara. Yang pertama, kata puji pada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab tu kita bangun je setiap hari, Allah perintah kepada kita untuk fadzakarullah, sebut nama Allah. Bila bangun sahaja, dalam keadaan kita boleh angkat tangan, kita boleh buka mata, kita boleh bercakap, kita boleh berdiri, fadzakarullah, sebut nama Allah dulu. Jadi puji-puji kepada Allah, alhamdulillah, itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bila kita puji Allah, kita dapat apa? Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan lagi kepada dia. Yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, kita melakukan amal kebaikan dengan anggota ataupun tubuh badan yang Allah berikan kepada kita. Kesihatan yang Allah beri kepada kita, tubuh badan yang Allah beri kepada, buat apa? Buat baik. Lakukan kebaikan. Bila kita lakukan kebaikan, maka itu salah satu daripada perkara yang disebut sebagai syarat Rasulullah Muhammad, kita menunjukkan kesyukuran atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Yang ketiga, jangan kita lakukan kemaksiatan. Jangan salah guna anggota kesihatan bahkan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan. Ini di antara cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tambahan satu lagi. Apa dia tuan-tuan sekalian? Pelihara, jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jadi 4 perkara mensyukuri nikmat, dan salah satunya ialah nikmat kesihatan. Nabi SAW pernah menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Barang siapa yang berada dalam keadaan badan yang sihat, dia dapat kesihatan tubuh badannya, aman dalam kehidupannya, memiliki makanan seharian yang cukup, maka seolah-olah dunia ini miliknya. Nabi SAW beri gambarkan kepada kita. Kalau kita badan sehat ni, tuan-tuan sekalian, macam dunia ini anak yang punya. Allah. Sebab apa? Kalau duit banyak berjuta-juta pun dalam akaun, tetapi hanya boleh makan roti je setiap hari. Sebab apa? Sebab sakit. Boleh minum susu je yang dibenarkan, doktor kata ni tak boleh. Kena pula tebuk lah kan. Kena macam-macam lah rawatan yang dia perlukan sampai ke tahap dia tak mampu untuk makan, tak boleh nak bergerak sana sini. Saya rasa nilaian duit yang berjutaan dalam akaun tu sudah ada tidak nilai lagi bagi dia. Tetapi kalau Allah berikan kepada kita kesihatan tubuh badan, Allah bagi keamanan pula dalam kehidupan dia. Dia ada makanan setiap hari yang cukup, bukan cerita banyak, bukan berlebih, cukup aja. Cukup je Ahmadi. Maka seolah-olah kata Nabi SAW, dunia ini telah menjadi miliknya sepenuhnya. Bahkan subhanallah, tubuh badan anggota tubuh badan kita yang diiringi dengan kesihatan ini, tuan-tuan sekalian, merupakan Sayyidina Muhammad hak yang perlu kita jaga. Nabi SAW menyebutkan, Sayyidina Muhammad Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kepada Abi Darda radhiyallahu anhu. Bila Allah Muhammad dipersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Jadi Salman Al-Farisi ini disuruh oleh Nabi SAW untuk dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, tuan-tuan kena kenal sifat Abu Darda. Abu Darda ni seorang businessman yang sangat berjaya. Dia sangat berjaya dalam perniagaan dia. Tetapi bila dia masuk Islam, dia tinggalkan semua perniagaan dia sehingga tidak ada apa lagi yang dia punya. Sampai dia tak ada apa-apa lagi. Sampai para sahabat nasihat dia, jangan, Islam bukan suruh sampai macam ni. Tapi dia kata tak, dia kata perniagaanku selalu menggangguku dengan ibadat. Maka dia meninggalkan semua. Bahkan malam-malam langsung tak tidur dengan ibadat. Siang-siang puasa sahaja sampai tak makan-makan. Sampai isteri dia komplain dekat Salman Al-Farisi. Pakaiannya pakaian yang sangat selekeh. Sayyidina Muhammad, saya selekeh. Umur Darda pun pakaian selekeh. Dia biasa orang kaya pakaian cantik. Tiba-tiba bila masuk Islam, pakai selekeh. Abu Darda pun pakaian selekeh. Malam langsung qiyam mulai, siang langsung puasa, tak nak makan sebagainya. Mudarat diri sendiri. Saya ingin memudaratkan diri sendiri. Bila Salman Al-Farisi nak counter Sallallahu Alaihi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Abu Darda ni, apa yang dibuat, Salman Al-Farisi pergi ke rumah dia. Malam tu sama kata Abu Darda, tidurlah tuan tetamu, tidurlah. Selagi tuan tak tidur, saya takkan tidur. Allah. Selagi tuan tak tidur, tidur. Dia kata, saya nak qiyamul lail. Kalau tuan tak tidur, saya tak tidur.
Kita jom kita tidur sama-sama, nanti kita akan bangun qiyam mulia sama-sama di hujung malam. Okey. Esok tuan sila makanlah. Selagi tuan tak makan, saya tak makan. Tapi saya puasa. Kalau tuan tak makan, saya tak makan. Maka akhirnya Sayyidina Muhammad dia pun terpaksa buka puasa dia, puasa sunat dia dan makan bersama dengan tetamu dia. Lalu kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "Inna rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqan haqqah." Kata Abu Salman Al-Farisi, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak, sesungguhnya tubuhmu juga memiliki haknya, dan sesungguhnya isterimu juga memiliki haknya, maka berikanlah setiap daripada yang memiliki hak itu tersebut kepada haknya. Maka tuan-tuan, saya ingat inilah tanggungjawab kita. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Maka tuan-tuan, Sayyidina Muhammad jaga. Ada beberapa cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita menjaga tubuh badan kita yang akan kita bincangkan dalam perbincangan kita ditanya oleh Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, mukadimah yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi berkenaan dengan bagaimana untuk dalam masa sama kita beribadah, tetapi jangan sampai memudaratkan kesihatan dari sudut fizikal, tetapi kesihatan daripada sudut minda juga. Namun, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu hadis dan amalan umat yang sihat bersama dengan panel kita Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi Ustaz, tadi kita dah pun dengar mukadimah ataupun penerangan daripada Ustaz berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu umat yang sihat. Jadi kita tak nak membuang masa Ustaz. Kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita di Tanyalah Ustaz TV3. Soalan daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cikci. Soalannya, apakah kepentingan menjaga kesihatan menurut pandangan Islam? Bagaimana cara junjungan besar Rasulullah SAW menjaga kesihatan dan dikatakan baginda jarang sakit? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada Sal Rasid Cikci atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Bersilakan. Terima kasih banyak-banyak Sal Rasid Cikci, seorang yang sangat istiqamah bersama dengan Tanyalah Ustaz, top fan ni. Dan subhanallah, saya nak ucap terima kasih juga kepada semua yang menyaksikan secara Facebook dan istiqamah menyaksikan dan mengikuti Tanyalah Ustaz. Dan saya nak minta izin sahabat-sahabat sekalian, jom kita sama-sama kongsikan seluas-luasnya. Setiap yang menyaksikan pagi ini, bantu share. Sebab apa? Sebab kita nak sebar, luaskan ilmu supaya orang dapat mengambil manfaat. Bila orang mengambil manfaat, kita dapat menumpang pahalanya, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kenapa kita kena jaga kesihatan? Yang pertamanya sebab kita nak dicintai oleh Allah. Saya nak Allah cinta kat saya nak Allah kasih kat saya. Bila Allah cinta kat saya, bila Allah kasih dekat saya, maka subhanallah Allah akan bimbing dan Allah akan berikan guidance, petunjuk, semua perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan saya Allah akan berikan kepada saya. Sebab Nabi SAW menyebutkan tentang Allah, bila Allah mencintai seorang hamba tu, maka Allah akan menjadi pendengarannya, dengan pendengaran itu dia mendengar. Dengan Allah menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Allah menjadi tangannya, dengan tangan itu dia megang. Allah menjadi kaki, dengan kaki itu dia melangkah. Maksudnya bukan Allah jadi mata, bukan dia telinga, tetapi Allah membimbing penglihatan kita, Allah membimbing pendengaran kita, Allah membimbing kelakuan kita supaya setiap yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu diredai oleh Allah SWT yang akan bawa kita masuk ke syurga Allah SWT. Itu tak cerita lagi Allah panggil malaikat Jibril bagi tahu, malaikat Jibril panggil seluruh penduduk langit. Bila Allah cinta kat kita, macam mana nak dapat cinta Allah SWT? Kata Nabi SAW, al-mu'minun qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minun dhaif. Apa Nabi SAW sebut? Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Maka kita nak kena kuat, kita nak kena sihat sebab apa? Sebab kita nak Allah cinta kat kita.
Yang kedua, sebab apa kita kena kuat dan kita kena sihat dan kita kena jaga kesihatan kita? Sebab tuan-tuan tengok rukun Islam. Rukun Islam ini ialah rukun yang terkait dengan perbuatan. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini tak apalah. Yang keduanya solat. Solat, tuan-tuan sekalian, perlukan kepada tubuh yang sihat. Nak berdiri qiyam, tengok ada orang sakit, Nabi kata tak mampu berdiri, duduk. Dah tak dapat kesempurnaan solat dah. Sebab apa? Sebab terpaksa duduk. Pasal apa? Sebab tak sihat. Ada orang terpaksa baring dalam keadaan dia sedang sihat, dia tak sihat. Tuan-tuan, bila sihat boleh pergi ke masjid, boleh sembahyang berjemaah di masjid, bahkan boleh jadi sihat suaranya. Hari ni serak-serak sikit sebab baru balik haji. Kan? Tapi sebab Allah Sayyid Muhammad boleh jadi imam, boleh jadi muazzin, apa saja benda yang terkait dengan solat, bila dia sihat dia akan dapat melakukan dengan sesempurna mungkin. Boleh bangun qiyamul lail pukul 3-4 pagi untuk solat. Sebab apa? Sebab sihat. Tapi bila sakit, dah terlantar dekat rumah, dah tak boleh nak pergi masjid dan nak sembahyang pun sebagainya. Pertama, solat perlukan kepada kesihatan. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa ni? Puasa. Puasa perlu kepada sihat. Sehingga rohsah dan keringanan Allah berikan kepada orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Sebab apa? Sebab sakit. Betul. Tapi kalau dia puasa, dia dapat berpuasa dengan baik. Betul. Dia dapat menjalani amalan-amalan yang sunat dilakukan waktu dia sedang berpuasa, dengan qiyamul lailnya, dengan apa-apa ibadatnya, dengan apa-apa semua disebabkan oleh dia sihat. Betul. Yang berikutnya, zakat. Zakat. Apa kaitan zakat dengan sihat, Ustaz? Bila dia sihat, dia dapat bekerja dengan baik. Betul. Dia dapat berniaga, dia dapat cari rezeki yang halal, dia dapat bekerja berusaha sehingga dia dapat pendapatan yang baik, yang sempurna. Benar. Dan akhirnya dia dapat bayar zakat. Benar. Dia dapat membantu orang yang susah. Zakat boleh kaitkan lagi dengan sedekah. Dia dapat membantu orang yang susah, dia dapat pergi dan pelbagai perbuatan yang dia dapat lakukan terkait dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia disebabkan oleh kesihatan. Yang kelima, haji, apatah lagi lah. Betul. Nak pergi melontar daripada Madinah, nak pergi melontar tempat kita tu di Mina tu 3.5 km berjalan. Pergi saja, balik lagi 3.5 km. Tu tak kira lagi tawaf bila orang ramai, sa'i lagi sebagainya. Ustaz Muhammad, semua memerlukan kepada kesihatan tubuh badan. Maka paling tidak, tuan-tuan sekalian, jawapan yang paling kuat bila kita perlukan kepada kesihatan ialah untuk kita menyempurnakan dengan sebaik-baiknya rukun Islam kita. Masya Allah. Betul tak, Ustaz? Benar. Dan Nabi SAW, berbagai cara lah Nabi SAW buat yang akan kita bincangkan lagi sebentar lagi. Mungkin salah satunya ialah bagaimana Nabi menjaga makanannya. Nabi sangat menjaga makan, dan itulah di antara cara Nabi SAW menjaga kesihatannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawapan yang sangat baik, Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz kata bila Ustaz kaitkan rukun Islam dengan isu kita umat yang sihat ni. Kalau kita ikutkan saintis-saintis dunia, apabila mereka membuat kajian kenapa perlu solat dan sebagainya, pergerakan-pergerakan dalam solat itu, kesemuanya mempunyai aspek-aspek yang boleh membuatkan tubuh badan kita jadi sihat. Pelancaran peredaran darah kita dan sebagainya. Dan ikutkan puasa, ada hikmah-hikmahnya, ada faedah-faedahnya untuk tubuh badan kita, supaya kita ni bukannya makin bertambah lesu, tetapi dengan puasa itu kita sebagai umat Islam akan lebih sihat dan juga bertenaga. Betul. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada penonton kita, daripada Facebook soalannya, daripada Cik Puan Syahira Lia Muhammad. Syahira Lia Muhammad. Soalannya, sunnah menjaga kesihatan dan cara hidup sihat mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kesan jika tidak menjaga kesihatan? Terima kasih kepada saudari Syahira Lia Muhammad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil. Subhanallah. Baik tuan-tuan, Syahira Lia Muhammad, terima kasih atas soalan, dan terima kasih juga sudi untuk mengikuti kita walaupun melalui Facebook Salih Ahmad, tapi tidak akan insya-Allah mengurangkan manfaat daripada ilmu yang akan kita peroleh, dan kelebihan pula kepada sahabat-sahabat yang mengikuti melalui Facebook supaya dia dapat juga Salih Ahmad dapat menumpang manfaat-manfaat ilmu daripada sahabat-sahabat yang lain dengan dia kongsikan live ini kepada mereka. Salah satu daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kesihatan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga pemakanan dia. Pemakanan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Allah sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang membazir. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Allah suruh kita makan, Allah suruh kita minum, tapi jangan lebih-lebih. Tuan tengok, Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sumu tasihu, puasalah nescaya kamu akan sihat. Salah satu daripada amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi banyak berpuasa. Puasa macam kata Nai Fahmi tadi ni, puasa ni dia bantu untuk kesihatan. Bukan itu bukan orang Islam yang duk cerita, tetapi kajian dilakukan oleh orang-orang barat. Betul. Nak sihat, banyakkan berpuasa. Tuan-tuan sekalian muslimat, puasa ni dia ada dua. Satu, puasa yang dilakukan mengikut syariat, iaitu mula daripada terbenam daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, itu time puasa. Yang keduanya ialah berpuasa dengan kontrol makanan. Kontrol makan. Maksudnya dia tak sentiasa makan aja, macam kita pagi-pagi breakfast, lepas tu lagi brunch pula, lagi lunch pula, lagi tea pula, lagi dinner pula, lepas tu supper pula. Akhirnya 6 kali makan sehari. 6 kali makan sehari. Akhirnya pasal apalah aku ni obes, pasal apalah aku badan macam ni, pasal apa aku letih, pasal apa aku penat, pasal apa tak boleh qiyamul lail, pasal apa tak sedap solat, pasal apa tak sedap baca Quran. Sebab badan dia lemah dan lesu disebabkan terlalu banyak makan. Betul. Bahkan Nabi SAW ajar pula kepada kita cara makan. Kalau puasa, Nabi SAW waktu nak buka puasa, macam mana Nabi SAW buka puasa? Nabi makan kurma. Start dengan kurma dulu. 3 biji kurma. Ataupun makan dalam jumlah yang ganjil. Makan kurma, minum air, kemudian Nabi SAW solat. Kita bukan 3 biji kurma, 3 pinggan kita makan. Bukan 3 biji, 3 pinggan kita makan. Macam mana sihat? Gaya nak perut ni dah shrink elok dah. Selepas 12 jam, 14 jam kita rehatkan perut. Kemudian kita sumbat-sumbat masuk sampai kita jadi sengkak penuh perut kita. Dan akhirnya menyebabkan kesakitan pada tubuh badan kita. Tuan-tuan sekalian, jaga makan, jaga makan. Nabi SAW makan, Nabi SAW akan berhenti sebelum daripada kenyang. Kan lagi kita tak kenyang, bahkan kenyang pun makan lagi. Tuan tengok cara kita makan. Buah dimakan sebelum, sallallahu alaihi Muhammad, sebelum daripada kita makan. Kita biasa ni kita makan buah lepas makan. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi SAW makan satu item saja setiap kali makan. Kita makan bermacam-macam item sekali kita makan. Nabi SAW makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi SAW makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan, dah terbalik. Maka tuan-tuan, di antara caranya ialah, dan tengok Nabi SAW ajar kepada kita cara minum. Cara minum. Nabi SAW tak bagi kepada kita minum dalam bekas yang besar. Bila kita minum, makan dalam bekas yang besar, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kita ni bila kita minum, kita teguk, kita akan release carbon dioxide. Yang saya faham macam itulah, bukannya pandai sangat pun. Tapi bila kita release carbon dioxide, sallallahu alaihi Muhammad, air tu H2O, dia oksigen. Akhirnya akan berlaku pertembungan daripada sallallahu alaihi Muhammad chemical, dan kita sedut balik masuk dalam tubuh badan kita, dan akan ada reaksi yang tidak baik pada tubuh badan kita. Tercemar air tu dengan chemical dia. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW ajar pada kita untuk minum seteguk kemudian lepas. Minum seteguk lepas supaya dia tak jam ke, dia tak cramp ke, dia tak apa dalam perut kita tu. Amalan-amalan Nabi SAW buat yang sedikit, yang kita rasa macam tak ada apa, tapi dia menjerumuskan kepada kesihatan. Kemudian Nabi SAW ajar pada kita untuk banyak mengunyah. Makan dengan suapan yang sedikit. Sebab tu Nabi SAW makan dengan 3 jari. 3 jari Nabi SAW makan roti. Sesuai lah 3 jari. Kita makan nasi, 3 jari dapat 3 biji roti, 3 biji nasi lah. Makanlah, tak apa. Dia kata, Ustaz, Nabi maksudnya makan dengan 3 jari. Kita nak makan laksa macam mana? Takkan nak makan laksa macam tu. Makan laksa dengan sudu garpu lah. Yang tu guna logik lah. Betul. Kan? Tapi nak beritahu, kata Nabi SAW makan dengan suapan yang kecil. Kemudian Nabi SAW kunyah dengan sempurna. Barulah Nabi SAW telan. Masya Allah. Perbuatan-perbuatan yang macam ni, tuan-tuan sekalian, dia akan menyebabkan kita akan cepat rasa kenyang. Dan kita tak akan makan terlalu banyak. Sebab proses daripada kerongkong ni, daripada mulut nak sampai kepada usus, kepada perut ni, dia akan ambil masa yang panjang. Betul. Dia ambil masa at least 20 minit sementara nak sampai kat sini. Jadi kalau kita ambil, kita slowly makan, dia akan turun pelan-pelan, dan by the time dia sampai, kita pun dah siap makan. Tapi kalau kita sumbat, dia masih duduk kat sini lagi. Dan akhirnya kita akan makan dalam jumlah yang begitu banyak, dan kadang perut kita masih belum sempat untuk kenyang. Itulah di antara caranya, tuan-tuan. Dan kalau menjawab bagaimana cara Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, Nabi sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya. Sebab makanan ini, sebab dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa tidak ada satu tempat yang akan dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih mencelakakan dirinya selain daripada perutnya. Ni dia panggil kilang sakit.
kilang penyakit. Pusat penyakit. Ada seorang tu waktu tu ada teh boba tau Ustaz. Boba yang biji-biji tu kan. Waktu tu baru launch. Dan dia sangat suka. Sihat. Orang muda, elok sebagainya. Dia hanya makan sebulan. Setiap hari dia balik kerja, dia singgah beli. Setiap hari dia singgah. Dia sehari sekali ya? Sehari sekali. Selepas cukup sebulan, tuan-tuan, dia dah termasuk dalam golongan diabetik. Orang yang dah, waktu tu gula dia dah sampai 22, 23 dah. Sebulan saja dia amalkan. So, bayangkan kalau kita amalkan sesuatu yang sihat selama sebulan, kita akan dapat sihat. Kita amalkan sesuatu yang, Salih Muhammad, dia tak memudaratkan, bukan langsung tak boleh minum, tetapi consistently itu yang menyebabkan kita akhirnya kita sakit. Wallahu alam. Betul Ustaz. Sebab kita tengok Ustaz, terlalu banyak makanan-makanan yang bagi pandangan saya, banyak makanan yang kurang sihat sebenarnya, makanan segera dan sebagainya. Tapi yang peliknya Ustaz, bila Ustaz cerita berkenaan dengan bagaimana Nabi jaga pemakanan, pada zaman Nabi tak ada kajian lebih mendalam, X-ray sebagainya, khusus bagaimana nak menjaga pemakanan, tapi Nabi bagi kita amalan-amalan ataupun sunnah-sunnah yang mana apabila dikaji pada waktu sekarang yang kita zaman-zaman teknologi ni, Masya-Allah, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan tubuh badan, kesemua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya membawa kepada faedah kepada tubuh badan kita sebenarnya, Masya-Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan hadis dan amalan umat yang sihat. Baik, sebelum kita berehat tadi, kita telah menjawab beberapa soalan daripada para penonton kita dan Ustaz pun telah menerangkan salah satu bagaimana untuk kita menjaga kesihatan adalah dengan kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga pemakanan, ya, pemakanan sebagaimana salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan 3 biji kurma, berhenti sebelum makan dan makan sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum makan tu tak makan. Allahu akbar. Jadi kita tak nak membuang masa lagi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, Ustaz, salah satu cara untuk mencapai tahap umat yang sihat adalah apabila kebersihan diutamakan. Pada pendapat Ustaz, adakah tahap kebersihan umat Islam di peringkat antarabangsa mahupun tempatan berada di tahap yang membanggakan? Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Subhanallah, terima kasih Intan Zurina Abdul Razak. Mudah-mudahan soalan ini jadi soalan yang baik yang ramai-ramai pakar-pakar boleh tumpang manfaat dia. Benar. Kebersihan dia ada dua. Satu dia panggil kebersihan fizikal, tubuh badan kita. Satu lagi dia panggil kebersihan persekitaran. Ini dua benda yang sangat kritikal dan sangat penting dan sangat diutamakan dalam Islam. Malangnya tuan-tuan sekalian, orang Islam tak ambil berat dan tak ambil cakna tentang ini. Bahkan malu kita apabila kita melihat negara-negara lain, yang negara yang namanya negara bukan Islam, mementingkan kebersihan lebih daripada orang Islam sendiri. Benar. Saya baru balik daripada ibadat haji. Waktu kita duduk dekat Arafah dan kita duduk dekat Mina. Bukan kata majoriti, semuanya orang Islam. Benar. Tapi malangnya tuan-tuan, hanya dalam satu hari saja perhimpunan di Arafah itu, Sallallahu Alaihi Muhammad, proses untuk membersihkan itu mengambil masa begitu panjang. Sebab sampahnya begitu banyak. Kadang-kadang sedih kita tengok tuan-tuan, tong sampah disediakan sepanjang tempat tu. Boleh kata setiap tempat ada tong sampah yang disediakan oleh pihak kerajaan Saudi. Sampah, tong sampah yang begitu besar. Tong sampah dekat sini, sampah letak kat bawah, kita geram panggil orang yang macam ni.
Kadang-kadang dia makan di tepi tong sampah. Bila habis dia umrah, dia pun suka makan es krim. Saya pun suka makan es krim. Sedap pula es krim kat sana kan. Minum teh tarik dia. Oh, best tu tuan-tuan, es krim dia. Dia boleh share dia. Dia makan es krim tu tuan-tuan. Dia makan di tepi tong sampah. Dia boleh buang tu bekas ais krim tu di tepi tu sampah. Saya geram perangai macam ni. Saya buat macam mana tuan? Saya duduk makan, takdir saya makan di situ. Saya ambil bekas tu di depan dia tu. Saya ambil, saya pergi letak dalam tong sampah. Saya tutup tong tu bagi kuat-kuat sikit. Dia punya. Nak bagi dia perasan. Tuan-tuan, dia buat tak tahu je kat saya. Dia tak heran. Sebab perangai dan akhlak ini bukan perangai dan akhlak orang Islam. Benar. Nabi SAW sangat mementingkan kepada kesihatan. Bahkan Allah sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah sangat cinta mengasihi orang-orang yang menyucikan diri dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allah suka kepada orang yang bersih. Nabi SAW, bila ada sahabat-sahabat Nabi SAW mai dalam keadaan rambutnya tidak bersikat, Nabi SAW suruh balik sikat rambut dulu. Sikat janggut bagi kemas. Sebab kita ni orang Islam. Ada seorang sahabat Nabi mai giginya kuning-kuning. Nabi SAW kata, balik bersihkan gigi kamu. Nabi suruh bersihkan gigi. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan ini bukan sekadar image, tetapi dia bagi Ustaz Ismail, kesan yang tak baik kepada tubuh badan. Gigi yang tidak dibersihkan dengan baik, ada kumannya, ada bakterianya, akan boleh menyebabkan badan jadi tak sihat. Sakit gigi jangan main-main. Rumah sebelah bising pun dia macam nak bakar rumah sebelah bila sakit gigi kan. Apatah lagi nak buat ibadat dengan sempurna sebagainya. Contoh. Saya cuma tuan-tuan. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Yang keduanya, persekitaran. Nabi SAW sangat mementingkan persekitaran bersih. Tuan-tuan, walaupun pada zaman Nabi SAW, kita mendengar, kerana kita membaca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan, yang Nabi SAW, Allahumma salli alaihi, bila Nabi SAW dalam permusafiran, Nabi SAW akan keluar untuk qada hajat dia. Dan Nabi SAW tunjuk dan ajarkan kepada kita bagaimana adab ketika nak qada hajat. Cara duduknya, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan belajar ni, cara duduk bila buang air macam mana. Buang air besar. Belajar hadis Nabi SAW. Dia angkat kaki sebelah kiri, kaki kiri ni perut rapat ke rapat ke perut, kaki sebelah kanan ni dilunjurkan begitu. Cara duduknya supaya najis dapat di-discharge dengan sempurna sebagainya. Nabi SAW ajar kita sampai ke tahap yang macam tu. Bahkan persekitaran tu, subhanallah tuan-tuan sekalian Muhammad, Nabi SAW suruh perintahkan kepada kita untuk kita menjaga. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita kena balik bagaimana Allah perintahkan kepada kita. Kita kena jadi orang Islam yang dicintai oleh Allah. Sebab Allah cinta kepada orang Islam yang suci. Orang Islam yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Kita duk sebut waktu kita sekolah rendah dulu ni. Cikgu duk ajar ke kita. Allah SWT, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Bahkan digambarkan kepada kita kesempurnaan iman itu terkait dengan bagaimana kita mensucikan diri kita. Maka tuan-tuan, ubah balik. Salih alaihi wasallam, pepatah Arab menyebutkan akal yang sihat adalah daripada badan yang sihat. Maka tuan-tuan nak dapat badan sihat ni, tuan-tuan pastikan tubuh badan kita dan persekitaran kita duduk dalam keadaan yang perfect, sempurna kebersihannya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, betapa penting kebersihan dalam mempengaruhi kita punya kesihatan Ustaz. Betul. Sebab kebersihan ni adalah salah satu, sebenarnya kadang-kadang kalau kita tak jaga kebersihan ni, dia akan membawa penyakit yang serius. Macam kita tengok contoh 2 tahun lepas, bila Covid, kita tak boleh nak bersentuhan. Betul. Kita tak boleh nak buat sesuka hati, nak bersentuh sana sini. Hatta kita nak keluar pun, nak batuk pun tak boleh nak batuk secara biasa kita batuk kan macam tu kan. Kita tak boleh nak batuk secara fizikal, secara luaran macam tu. Maksudnya kita dah mula menjaga kebersihan, dan asbab daripada Covid tu Ustaz, bila hikmahnya kita nampak, alhamdulillah umat Islam hari ini ramai yang menjaga kebersihan. Itu ada hand sanitizer dan sebagainya. Cuci jadi tangan semua, betul. Itu mempengaruhi kepada kesihatan kita. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan daripada penonton seterusnya daripada Anna Maira atau Anna Mira, saya pun tak pasti Ustaz. Ustaz, bagi pesakit yang mempunyai penyakit yang berkait dengan mental, kerana mental kadang-kadang mudah lemah, bagaimana untuk kuatkan mental agar tak mudah untuk lemah? Kerana telah mencuba dengan cara banyak minum air kosong, tenangkan minda dan juga dengar ayat suci Al-Quran, tapi kadang-kadang mudah juga nak down. Mohon Ustaz kongsikan tips. Terima kasih kepada saudari Anna Maira kerana bertanyakan soalan. Saya serahkan kepada Al-Fatihah. Baik, bismillah. Terima kasih Anna Mira, Masya Allah, Ustaz Muhammad.
betul ada orang dia panggil anxiety. Betul. Dia sangat mudah trigger, anxiety dia sangat mudah trigger. Dan subhanallah kajian telah dilakukan, kebelakangan ini terlalu kuat ataupun tingginya peningkatan terhadap pertambahan kepada penyakit anxiety ni. Orang yang ada penyakit kemurungan bukan ada kemurungan, dia boleh bawa kepada kemurungan lah. Anxiety ni lebih kepada dia trigger something yang trigger. Dia rasa risau yang melampau, dia rasa takut yang melampau, dia fikir benda-benda yang di luar daripada benda yang sepatutnya dia fikir, overthinking sebagainya, kesan-kesan daripada anxiety. Tuan-tuan, Allah SWT, ulama kita menyebutkan ni, kita tak pandai nak bincang dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kesihatan sebab kita bukan doktor. Tetapi subhanallah tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad dari segi kerohanian dia. Maka yang pertamanya tuan-tuan, perbanyakkan zikrullah. Perbanyakkan zikrullah. Ketakutan kita, kerisauan kita melampau itu kadang-kadang dia terhasil daripada kosongnya jiwa. Kosongnya jiwa. Ala bidzikr tatma'ul qulub. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya zikir itu, banyak mengingat Allah itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Bukan saya sebut, Allah yang sebut. Allah sebut, ingat Allah, dia akan bawa tenang dalam hati. Ingat Allah ni dia bukan sekadar kita zikir. Ingat Allah ni bukan sekadar kita sebut subhanallah, astagfirullah. Ingat Allah ni dia ada 3. Yang pertama, dia banyak muhasabah diri. Dia panggil Allah SWT muhasabah hati, muhasabah dalaman. Macam mana dalam hati ni, muhasabah hati ni macam mana? Bukan, zikir hati dia panggil. Zikir hati ni macam mana? Banyak bermuhasabah. Fikir akan Allah Muhammad, kebesaran Allah. Fikir tentang bagaimana Allah tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Fikir bagaimana setiap daripada apa yang berlaku dalam kehidupan kita ada hikmah yang tersembunyi. Kenapa aku begini? Kenapa aku dapat macam ni? Mesti ada hikmah yang Allah simpan pada aku. Itu pertama. Yang keduanya, zikir fa'li dia panggil. Zikir-zikir terkait dengan perbuatan. Macam mana zikir dengan perbuatan ini? Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia banyak melakukan solat. Bangun qiyamul lail pada malam hari. Luahkan apa yang kita risaukan, luahkan apa yang kita fikirkan kepada Allah, bersembang-sembang dengan Allah di sepertiga malam. Banyak membaca Al-Quran, bukan setakat baca Quran, cuba untuk faham apa isi kandungan Al-Quran, cuba tadabbur ayat-ayat Al-Quran itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita banyak berpuasa sunat sebagainya. Kita buat amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiganya dia panggil zikir qauli, zikir perkataan. Banyakkan beristighfar kepada Allah. Setiap kali ada satu perkara yang merusingkan kita, istighfar. Banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sebut sampai kita rasa dalam hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ufawwidu amri Allah innallaha tuan-tuan rujuk surah Al-Ghafir ayat ke-44. Sallallahu Muhammad. Di antara amalan yang boleh kita lakukan untuk menghilangkan rasa gelisah dalam hati kita. Dia sekalian sallallahu Muhammad. Banyakkan zikrullah, banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah dia akan mengisi lompong-lompong jiwa, kerisauan kita, hilangnya kebergantungan kita kepada Allah bila kita terlalu risau. Kita rasa macam tak ada siapa yang nak jaga kita. Tak ada siapa yang nak tolong kita. Sebab tu kita risau. Allah SWT Nabi SAW pesan dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada Rasulullah Muhammad. Yahfadillah yahfadka. Yahfadillah tujahaka. Kamu jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, niscaya Sallallahu Muhammad, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Maksudnya bila Allah duduk depan kita, Allah bersama dengan kita, apa yang nak kita risaukan sangat sebenarnya. Maka hubungkan balik kita dengan Allah. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Dengan zikir tadi ni, dengan mengaiti Allah ni. Biiznillah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan keluarkan kita daripada kerunsingan dan kerisauan yang melampau ataupun anxiety tadi ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, apapun ujian yang datang kepada kita, kita mampu tangani dengan baik dengan kita mengingati zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan juga pada Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, hadis dan amalan umat yang sihat, yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baik, kita dah menjawab beberapa persoalan daripada para penonton kita. Kita nak terus mengupas lagi jawapan daripada Ustaz kita, daripada soalan penonton kita. Daripada Facebook soalannya, Muhammad Faizal bin Ahmad. Bagaimana pandangan Ustaz ramai yang menjaga kesihatan namun terlupa menjaga ikhtilat? Contohnya, suka tayang otot badan yang sadar, manakala perempuan pula berzumba tanpa menghiraukan orang lalu lalang dengan anggapan pakaian sudah menutup aurat ataupun berhijab. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat baik. Silakan Fadil Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Faizal. Saya masih teruja dengan jaket saya hari ni. Betul Ustaz. Excited lah. Betul. Itulah, mudah-mudahan kan. Doa-doa lah, mana tahu dapat selai ke apa. Allah, amin amin. Subhanallah, bagus soalan, Masya Allah. Tuan-tuan ingat, Encik Faizal bin Ahmad, terima kasih atas soalan yang sangat baik. Kita nak riyadhah sebab apa? Apa tujuan kita nak riyadhah? Nabi SAW sebut, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal Allah akan kira berdasarkan kepada niat. Kita balik kepada perbincangan awal kita tadi ni. Saya nak sihat sebab apa? Saya nak dicintai Allah. Kalau kita buat ibadat, ataupun kita buat Allahumma salli Muhammad, apa-apa sesuatu dengan niat untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat pahala dan ganjaran Allah, maksudnya kita buat itu kerana Allah, maka adat itu menjadi ibadat. Dia convert. Adat. Kita jogging setiap hari jogging setiap hari. Selama ni kita tak tahu pun. Baru dengar hari ni, dengar dekat Telosas, rupanya nak dapat cinta Allah. Boleh buat kerana Allah. Keluar pagi ni, aku keluar ni nak jogging kerana Allah. Maka adat dia jogging setiap hari tu, yang dapat sihat tu, hari ni dia dapat apa? Hari ni dia dapat pahala. Pahala. Dia jadi ibadat. Amal dia jadi rutin, adat dia rutin itu, adat dia panggil tu jadi ibadat. Maka tuan-tuan, bila kita buat sesuatu kerana Allah, nak dapat pahala, kita buat ibadat, dia tak boleh gabung dengan dosa. Kita masak susu, kita tak boleh nak letak nila, letak benda kali merosakkan benda tersebut. Dia tak akan boleh pisah. Dua benda yang tak akan boleh bergabung, itu hak dan batil. Kebaikan dan keburukan dia tak boleh letak sekali. Dia tak boleh jadi, dia tak akan ngam. Dia tak boleh duduk sekali. Maka tuan-tuan, bila kita nak buat tu kerana Allah, kita kena buat bagi sempurna kerana Allah. Maka tolong elakkan benda-benda yang boleh menyebabkan dosa, mengundang kemurkaan Allah. Orang lelaki kayuh basikal, bagus kayuh basikal. Saya pun kayuh basikal. Saya ada basikal yang tayar besar tu, fat bike dia panggil. Saya ada road bike, saya ada fat bike. Saya suka kayuh basikal naik bukit. Itu saya punya favorite saya. Jambori. Saya suka naik bukit, itu favorite saya. Dan Salih Azim Muhammad. Tapi ramai orang kayuh basikal, dia pakai seluar yang ketat tu. Yang ketat, sendat, melekat. Spandex sama dia. Spandex. Sampai orang kat belakang tengok dan ikut belakang dia rebah. Sebab terganggu dengan pemandangan yang tidak dia merasa macam elok. Tak, bagus nak berbasikal, tapi tolong jaga pakaian. Ikut syariat. Ikut syariat. Bukan, saya tak cerita orang perempuan. Orang perempuan apatah lagi. Laki-laki pun sama. Sama. Bukan membalut aurat, tapi menutup aurat. Pastikan demikian. Tuan-tuan sekalian, nak berzumba, nak berriyadhah, boleh tak zumba? Boleh, silakan. Tapi pastikan yang pertama, zumba di kalangan orang perempuan saja. Jangan masukkan ada orang lelaki dekat situ. Takkan kita nak di belakang kita ada orang lelaki. Orang lelaki akan tengok pergerakan tubuh kita. Dan subhanallah, dan Allah larang yang macam tu. Bahkan subhanallah Jumat, pakailah dengan pakaian yang lebih sempurna. Maksud saya nak pesan dekat sini ialah, tak salah untuk kita berriyadhah. Berriyadhah boleh jadi ibadah bila kita niat kerana Allah. Tetapi bila kita niat untuk ibadat, dia tak akan boleh bergabung dengan benda yang dilarang dan dimurkai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Masya Allah, jawapan yang sangat cantik. Apa-apa yang kita nak buat, boleh nak buat, tapi berdasarkan garis panduan yang telah diajar oleh agama kita, iaitu agama Islam. Jadi Ustaz, kita nak jawab soalan daripada penonton seterusnya. Boleh, daripada Fatin Syuhaidah. Soalannya,
bagaimanakah cara kita untuk istiqamah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek pemakanan dalam keadaan makin banyak makanan luar yang tak sihat masuk ke dalam negara kita. Terima kasih kepada Fatin Syuhaidah atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Masya-Allah, betul lah Fatin. Subhanallah, kita ni kalau kita pergi Jepun, kita makan makanan Jepun. Benar. Kalau kita pergi ke Arab, kita makan nasi Arab. Kita pergi ke India, kita makan makanan India, apa nasi apa biryani, nasi takut lah, semua ada kan. Mai kat Malaysia, semua seluruh dunia semua ada kat sini. Betul. Nak makan apa? Korea nak makan Jepun, nak makan apa ni Western, nak makan apa semua. Semua ada. Negara kita ni negara yang dia panggil Food's Heaven. Food's Heaven. Food's Heaven. Syurga makanan. Habis macam mana Ustaz? Nak ikut sunnah macam mana? Tuan-tuan, nak makan tak makan itu bukannya dia paksa kita makan. Kita yang memilih untuk makan. Betul. Yang pertama itu pilihan kita. Kita nak makan tak makan itu pilihan kita. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, Sallallahu Muhammad, nak makan boleh. Tetapi macam yang kita baca kata ni, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nak rasa boleh, tak ada masalah apa. Nak makan makanan segera, makanlah. Tapi janganlah jadikan makanan segera itu sebagai makanan rutin kita. Betul. Kan, jangan sampai macam sebut tadilah boba tea tadi ni, sampai tiap hari dia makan akhirnya jadi kencing manis. Sebab faktor Ustaz, rakyat Malaysia ni dia pantang nampak makanan tu jadi viral. Viral, betul. Viral terus pergi beratur banyak lagi, betul, dia tak kira. Jadi makan boleh, jangan berlebih-lebih. Yang ketiga tuan-tuan, yang ni paling penting di antara yang terpenting. Kita orang Islam, kita kena jaga makanan halal. Kita kena makan makanan halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, Allah sebut dalam Quran. Makanlah yang Allah kami kurniakan kepada kamu dalam dunia ini halalan thayyibah, bukan sekat halal tapi yang baik. Allah ajak dekat kita makan yang halal. Tuan-tuan, ada banyak restoran. Saya pun teringin juga sebab kita ni banyak travel Ustaz. Kita banyak dijemput sana, jemput ni, ceramah sebagainya. Bila kita pergi satu tempat, kita tak sempat nak makan. Memang satu tempat nak makan. Padahal kita selalu jumpa restoran-restoran yang baru yang kita pun teringin nak makan. Maka ada website tertentu yang tuan-tuan boleh search. Tuan-tuan masuk aja nama kedai tu, kemudian tuan-tuan tekan halal atau tidak. Ada satu website ni dia sangat bagus. Dia akan cari maklumat tentang kedai tu. So kita akan masuk, dia kata mohon maaf tidak dijumpai persediaan halal kepada kedai ni. So kita tak payah masuklah. Oh, ada apps tu Ustaz? Ada apps, ada beberapa web yang sangat bagus, yang sangat baik untuk kita ni, selain daripada JAKIM tu sendirilah. Kemudian tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan terpedaya dengan tanpa pox, no pox and lard, kan, no alcohol. Itu belum tentu halal lagi. Tak menjamin halal. Sebab restoran yang besar, yang international, bila dia masuk ke Malaysia, kalau dia betul-betul besar, benda pertama yang dia akan buat ialah dia akan dapatkan halal certificate daripada JAKIM. Sebab dia tahu pasaran Malaysia ini adalah pasaran halal. Betul. Tapi kalau dia masuk ke Malaysia dan dia masih belum dapat halal, maksudnya dia something wrong dekat kedai dia. Mungkin barang yang dijual itu ni, tetapi minyak yang dia gunakan, dia ambil daripada ni, mungkin ada di sana wine, ada yang digunakan sebagai bahan ayam pun perasa, ayam pun ada isu ayam sebagainya. Kita kena jaga bab yang tu, halal kena jaga. Saya selamat tuan-tuan. Kemudian yang keempatnya tuan-tuan, makanan itu pastikan makanan itu baik. Sebab Allah sebut tayyib. Tayyib ni maksud apa? Tuan-tuan ada kencing manis, tuan tak boleh makan gula banyak-banyak. Betul. Tengok ni Sayyid Muhammad, walaupun teh tu sangat sedap, kopi tu sangat sedap, mengiurkan, tetapi kita ada gula yang tinggi dalam badan, kena hold, kena jaga, kena kontrol maksudnya. Maka tuan-tuan perhatikan 4 perkara ni saya sebut tadi ni, insya-Allah nak makan boleh, memang Allah suruh kulu, makanlah, kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Insya-Allah mudah-mudahan jadi panduan yang baik untuk saya dan panduan untuk kita semua, insya-Allah. Jaga bab makan. Benar Ustaz, sebab kalau kita kajian daripada kesihatan pun, sebenarnya nak jaga kesihatan ni 80% daripada nutrisi ataupun pemakanan, 20% adalah senaman. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Al-Syai. Soalannya Al-Syai. Kalau Syai itu syaitan. Al-Syal. Soalannya Ustaz, mengapa kedudukan menjaga kesihatan diletakkan selepas menjaga keyakinan iman? Ramai orang berkata, duit boleh dicari, tetapi kesihatan tidak ada dijual di mana-mana. Mengapa Islam sangat mementingkan soal menjaga kesihatan?
adakah ia juga termasuk dalam urusan agama? Terima kasih kepada Al-Syal atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Subhanallah. Tuan-tuan, betul. Dalam sebuah, terima kasih Al-Syal atas soalan tadi ni. Bukan Syai, Syai tulis. Nanti sehari kita kena Syai. Subhanallah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faraghu. Kata Nabi SAW, ada dua jenis nikmat yang banyak melekakan manusia. Yang manusia lalai dengan dia. Bila dia dapat dua nikmat ni, dia akan lalai. Apa dia tuan-tuan? Dua. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat lapang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sungguh tuan-tuan, bila kita dapat sihat, kita buat macam mana? Kita akan jadi seronok, kita akan enjoy. Kan? Kita akan buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat pun kita buat bila kita sihat. Bila kita sakit, Allah, ya Allah, aku nak sedekah, aku nak pergi semayang, aku nak buat ibadat. Sihat aja, masjid ke mana, apa ke mana. Benar. Betul kan? Itu memang sakit sifat kita. Allah. Waktu kita lapang, Masya Allah, nak pergi sana, nak pergi sini, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Bila kita dah sempit, Allah, kalau aku lapang ni aku nak pergi masjid, kalau lapang ni aku nak baca Quran, kalau aku lapang ni, macam itulah sifat manusia. Allah Nabi SAW sebut. Dua nikmat yang sering melekakan manusia. Bahkan tuan-tuan sekalian, Allah Sayyid Muhammad, Nabi SAW menyebutkan sebuah riwayat Ibnu Majah, menyebutkan bahawa mintalah kepada Allah kesihatan, minta sihat, minta salamah, minta kesejahteraan, minta sihat, minta sejahteraan. Kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik daripada kesihatan selepas iman ataupun keyakinan. Salih Asyik Muhammad. Jadi, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan tengok penting dia. Tadi kita bincang tentang rukun Islam. Kita tengok pula rukun iman. Rukun iman, Salih Asyik Muhammad, percaya kepada Allah. Tuan-tuan meyakini bahawa setiap yang Allah berikan kepada kita ni ada tujuan dia, ada sebab dia. Maka, kita kena syukuri dia. Salih Asyik Muhammad. Kemudian, kita percaya kepada Allahumma salli Muhammad, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada para rasul, percaya pada hari akhirat, percaya pada qada dan qadar, dan kesemua yang kita sebutkan tadi ni tuan-tuan sekalian, bayangkan kita tidak akan mampu untuk menyempurnakannya seandainya tidak ada kesihatan. Benar. Tuan-tuan Muhammad, tuan-tuan nak percaya kepada kitab, tuan-tuan nak beramal dengan kitab, tuan-tuan nak merujuk kepada kitab, tuan-tuan nak baca apa kitab, kita punya kita ada halangan. Betul. Untuk melaksanakan setiap dari rukun iman, rukun Islam seandainya kita ada terhalang dengan kesihatan. Maka sihat tubuh badan akan menyempurnakan agama kita dengan sebaik-baiknya. Maka jaga kesihatan sebaik-baiknya tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kesihatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta tiga perkara ni yang Nabi SAW ajar kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesihatan. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai kita di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki 30 minit lagi di siaran TV9. Dan sekiranya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian terlepas info ataupun siaran daripada awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kita kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Dan topik kita yang sedang kita bincangkan pada pagi ini adalah berkenaan dengan hadis dan amalan umat yang sihat. Jadi kita tak nak membuang masa lagi Ustaz. Kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Sahziatul Siddiq. Soalannya Ustaz, bagaimana untuk menjadi umat yang sihat dalam menjaga tidur yang berkualiti? Namun jika berkurang, mengakibatkan mengganggu kesihatan. Namun jika terlebih, tidak elok juga diamalkan. Ini akan memberatkan seseorang itu untuk beramal soleh. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan yang sangat baik berkenaan dengan penjagaan tidur kita Ustaz. Betul. Bagaimana Ustaz? Ada beberapa orang pergi berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, cerita tentang tanya tentang Nabi SAW. Bagaimanakah keadaan ibadatnya baginda Rasulullah SAW? Lalu Sayyidina Aisyah pun menceritakan tentang bagaimana keadaan ibadatnya baginda Rasulullah SAW. Lalu baliklah tiga orang ni.
sembang sama-sama dia. Dia kata Salih Muhammad, dia kata kalau Nabi macam tu keadaan dia, kita ni yang banyak dosa lagi patut lebih banyak. Betul. Lalu seorang tu kata apa? Kalau macam tu keadaannya aku tak nak tidur dah. Lepas ni aku nak ibadat je setiap malam, aku tak nak tidur lagi dah. Kita mestilah lagi hebat pada Nabi sebab Nabi sendiri dah maksum dah. Nabi dah pelihara dah pun ibadatnya begitu banyak. Habis kita ni takkan nak selekeh macam ni ya. Maka Sayyid Muhammad dia pun nak ibadat banyak, dia azam dia tak nak tidur lagi melainkan dia nak qiyamul lail je setiap malam. Allah Akbar. Seorang lagi kata apa? Saya nak puasa saja. Setiap hari saya nak puasa saja tanpa saya nak buka puasa lagi dah. Saya nak puasa saja sepanjang tahun. Seorang lagi kata apa? Tak nak kahwin lagi dah. Allah. Kahwin tu mengganggu. Tak mahu kahwin dah. Nak duduk dalam bujang supaya dia dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Bila berita ni sampai dekat Nabi SAW, Nabi SAW kata, tidak ada orang yang lebih takutkan kepada Allah lebih pada aku. Tapi Salih Muhammad, aku qiyamul lail, tapi aku juga tidur. Aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku juga berkahwin. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Maka tuan dan Nabi SAW ajar kat kita macam mana kita sebut tadi ni, setiap daripada ni ada hak dia. Tubuh badan kita ada hak dia. Maka tuan-tuan kita perlukan kepada tidur. Tidur kita tidur yang cukup. Bukan berlebih-lebih tidur. Salih alaihi Muhammad. Macam itulah. Nabi tidurnya sedikit, kita sedikit-sikit tidur. Sikit-sikit. Tak cukup malam, siang tidur. Tak cukup siang, dalam kuliah lagi tidur. Ni tengah duduk tidur lah dia sampai dengar tidur. Kan? Dia kata tengah kuliah lagi sedap tidur Ustaz. Ada kawan saya, Ustaz dia cerita. Dia kata seorang pakcik tu suka tidur dalam kuliah. Lepas tu pakcik tu kata, Ustaz dia ni ada penyakit dia insomnia. Dia kata susah tidur. Lepas tu Ustaz kata apa? Saya tu tengok pakcik suka tidur dalam kuliah. Yang pakcik kata pakcik insomnia. Ustaz dalam kuliah aja saya boleh tidur Ustaz. Baru capai ketenangan dia tu. Dapat nyaman. Oh tu ada ketenangan dan lepas tu dia tidur. Tuan-tuan Salih Muhammad, kita kena jaga tidur. Tidur kena jaga. Kita kena tidur juga. Jangan langsung tak tidur. Tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur kita ni paling cantik. Ini kajian yang saya baca. Tubuh kita dia akan merawat diri kita balik dalam tempoh jam 11 sehingga jam 2 pagi. Itu tempoh tubuh merawat balik. So tubuh kita dia akan start rawat balik tubuh kita dalam tempoh pukul 11, 12, 1, pukul 2. Lepas daripada tu dah. Kalau dia tidur pukul 11 malam, tubuhnya akan dapat rawatan sempurna. Tubuh merawat dirinya sendiri. Tetapi bila dia tidur pukul 12, dia dah kurang sikit. Dia tidur pukul 1, pukul 2, maksudnya tubuh dah tak merawat. Sebab tu bila dia tidur, walau banyak mana dia tidur sekalipun, dia tidur lewat, dia tidur pukul 1 pagi. Kemudian dia bangun pukul 6 pagi untuk solat subuh. Kemudian dia sambung balik tidur. Walaupun tidurnya lebih, tetapi dia tak akan dapat kualiti tidur 4 jam yang tubuh merawat tu. Dia masih lagi rasa lesu. Dia akan rasa lesu, dia akan rasa letih. Maka tuan-tuan nak bangun qiyamul lail, sebab tu qiyamul lail kita dianjurkan sepertiga akhir malam, bukan di awal malam. Tuan-tuan boleh baca Quran, tuan boleh apa semua ibadat, tapi sampai jam 11 tuan-tuan tidur, istirahat. Nanti pukul 2, 3 pagi tuan bangun semula untuk qiyamul lail. Tuan-tuan akan segar, Kemudian yang kedua yang Nabi SAW ajar pada kita untuk khailullah. Kalau ni salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau puasa itu ada sahurnya, maka khailullah ini untuk qiyamul lail. Qiyamul lail, khailullah ini ialah sahur untuk qiyamul lail. Waktu mana khailullah ni? Waktu sebelum zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, tidur sekejap. Sekitar 10 ke 20 minit sahaja. Masalah kita ni start tidur sedar-sedar asar. Sedap pula tidur. Mau tak sedap tuan-tuan, dengan tutup lampu, dengan tutup tirai, dengan aircon apa semua sekali, dah rasa macam tengah malam, sedar-sedar sampai pagi dah. Maka itu yang kedua, Sayyid Muhammad khailullah, sekejap sebelum dia akan bantu kita untuk qiyamul lail. Yang ketiga tuan-tuan sekalian ialah Nabi pesan untuk tutup lampu ketika tidur. Tutup lampu. Kenapa tutup lampu? Saya baca kajian yang dibuat oleh Barat. Barat buat kajian, orang yang tidur dalam keadaan lampu bercahaya terang, tubuhnya tidak rest. Sel-sel dalam badannya masih bekerja seolah dia perlu bekerja sebab suasana masih terang. Maka akhirnya dia menghidupkan sel-sel yang tak sepatutnya yang boleh membawa kepada penyakit. Lepas tu Nabi SAW suruh tutup lampu, suruh padam lampu, tidur dalam keadaan gelap supaya tubuh kita ni akan dapat rest dengan sempurna. Maka itulah di antara keperluan-keperluan ataupun dia panggil apa? Tips ataupun adab-adab ketika kita tidur, mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik je Pak Ustaz. Beza orang kita dengan orang dulu zaman Nabi. Nabi tidurnya sedikit. Tidur
tapi sedikit berpada-pada. Tapi kita macam Ustaz kata tadi, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Pagi tidur, siang tidur, malam kan tidur. Dah jadi tak baik dah jadi. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Puan Nur Hayati Ismail. Soalannya, apakah sesuai bagi seorang awam untuk mengikuti amalan para sufi? Yang kedua, apakah penyakit hati, sakit hati dan dendam kelak akan mempengaruhi jasad? Yang ketiga, bagaimana yang dikatakan amalan berpuasa sangat baik untuk mendidik jasmani dan rohani, sebaliknya ramai yang hanya berniat untuk diet semata-mata? Dan apakah kesan kepada ibadah akibat tidak menjaga perut? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati Ismail atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Banyak betul soalan ni. Ini boleh dapat satu tajuk program Taylor Ustaz. Yang pertama, cukup soalan. Terima kasih Puan Nur Hayati atas soalan. Yang pertamanya, sesuai tak bagi orang awam untuk mengikuti amalan para sufi? Ya, dengan syarat mendapatkan ilmu. Dia nak buat amalan para sufi, nak cara kehidupan ahli sufi, cara makanan dia, cara pakaiannya, cara Ustaz Muhammad muamalah dia sesama manusia, qiyamul dia, nak beramal dengan amalan ahli sufi, boleh. Syarat dia dapatkan ilmu. Dan mulakan ilmu dengan ilmu yang teras, ilmu yang asas. Belajar fardu ain dulu, kemudian barulah belajar tasawuf. Dan dia ada dia pulun nak buat tasawuf, nak dekat diri pada Allah sampai dia tak semayang. Pasal apa? Dia kata dia makam dia dah berbeza, dia tenggelam dalam ilmu kesufian ataupun tu, sehingga ke tahap dia meninggalkan yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam kejahilan. Maka ikut step dia, belajar akidah tauhid dulu, kemudian belajar ilmu fiqh dulu, kemudian barulah kita mendalami ilmu kesufian ataupun ilmu tasawuf, ilmu sebagainya yang berkaitan. Itu jawapan pertama. Yang keduanya, penyakit hati, sakit dendam kelak akan mempengaruhi jasad. Sungguh. Sebab tu tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan jangan ada sifat dengki dengan orang. Tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan jangan sakit hati dengan orang. Tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan tendang pula. Tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan jangan berdendam dengan orang. Tuan-tuan, sebab dia akan mempengaruhi jasad kita. Orang buat salah kat kita, dia zalim dekat kita. Kemudian kita simpan dendam tu dalam hati. Akhirnya menyebabkan kita sakit. Dia tak ada apa pun, dia relax tidur malam-malam. Kita malam tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, dah hipertensi, dah darah naik tinggi. Lepas tu makan banyak apa semua, akhirnya jadi kenciman dia. Penyakit macam-macam. Yang lebih dahsyat lagi, dia akan memakan diri, yang akhirnya membawa pada penyakit kanser bila dia terlalu duduk dalam depression, tekanan, sebagainya. Tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Tapi itulah, tuan-tuan, Saudara Muhammad, buang segala sifat-sifat dan penyakit-penyakit hati ni daripada hati. Maka hidup kita akan tenang, kita akan jauh daripada penyakit. Ada seorang, ni kisah sikitlah. Dia ada penyakit kanser, isteri dia tu. Lalu dia cuba berbagai rawatan, antaranya ialah rawatan yang berkaitan dengan herba sebagainya. Dia duduk dengan sahabat saya yang buat herba. Dia kata, saya pun heran, sebab apa bagi rawatan tak terima, tubuh reject. Dia pun tak faham. Satu hari lepas daripada solat Isyak, duduk berhimpun suami isteri ni, tanya apa sebenarnya yang dia simpan dalam hati, apa lagi benda dia tak buat hati apa. Rupa-rupanya dia kata apa? Dia kata, saya sakit hati dan saya simpan dendam pada suami saya ni setelah dia berkahwin lagi seorang. Itu kisah dia. Bila suami dia kahwin seorang lagi, dia rupanya dia tak redha. Bila dia tak redha, dia simpan dendam tu berapa lama sampai bawa dia sakit, tubuhnya melemah dan akhirnya dia kena kanser. Dan rawatan tubuh badan dia tak terima segala rawatan tu. Sebab hati dia penuh dengan dendam kesumat. Lalu bila bincang, bagi tazkirah apa semua, akhirnya dia menangis, dia minta ampun pada suami dia. Ampunlah abang, saya patutnya saya redha. Bila start daripada dia sebut macam tu, tubuhnya makin segar, rawatan makin elok. Tapi dah sebab dia dah kritikal dah. Tapi yang doktor bagi tarikh tu dah panjang, dah lanjut. Tapi endaknya dia meninggal. Dia meninggal atas pangkuan suami dalam keadaan suami dia redha. Itulah dua soalan. Banyak sangat soalan tu. Betul. Saya berhenti takat dua tu dulu. Tak apa, kita dua dulu sebab kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, hadis dan amalan umat yang sihat, dengan berbaki masa lebih kurang 15 minit lagi Ustaz. Dan nak sampai penghujung dah. Tapi kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Sebentar tadi, sebelum kita berehat, Ustaz dah menjawab 2 soalan daripada Puan Nur Hayati Ismail. Lagi 2 soalan yang Ustaz nak dijawab. Berkenaan dengan soalan yang ketiga, bagaimanakah yang dikatakan amalan berpuasa sangat baik untuk mendidik jasmani dan rohani, sebaliknya ramai yang hanya berniat untuk diet semata-mata. Silakan Ustaz. Baik, subhanallah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah riwayat, sumu tasihu, puasalah saya kamu sihat. Jadi tuan-tuan, selain daripada perintah Allah untuk kita berpuasa, puasa ada puasa wajib, ada puasa sunat. Dan kedua-dua sama ada puasa dan wajib ataupun sunat ialah ibadah kepada Allah. Maka bila kita buat ibadah, niat ibadat tu kerana Allah. Bila niat kerana Allah, nak apa? Nak sihat, dapat sihat mudah-mudahan. Nak diet, nak kurus, dapat kurus. Tapi kalau niat untuk kurus, dapat kurus, tak dapat pahala. Betul. Niat untuk sihat, dapat sihat tapi tak dapat pahala. Bila kita niat kerana Allah, sihat pun dapat, kurus pun dapat. Maka betulkan puasa kita itu kerana Allah, bukan kerana diet. InsyaAllah diet pun dapat, sihat pun dapat. Berikutnya, apakah kesan ibadat akibat tidak menjaga perut? Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, tak jaga perut tu maksud tak jaga makan lah. Bukan jaga perut macam tu. Bila badan jadi terlalu kenyang, apa yang berlaku? Kata ulama-ulama tasawuf, terutama dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili mengkhususkan perbincangan berkaitan dengan perut. Antara perkara yang menjadi sebab punca orang susah untuk melakukan ibadat qiyamul lail, untuk solat, bermalas-malasan dalam ibadat, ialah apabila dia terlalu banyak makan. Kita makan dah terlalu lewat. Tuan-tuan, makan paling cantik ialah sebelum waktu maghrib. Itu paling cantik untuk kita makan malam. Malangnya, cara makan ini tidak dilakukan oleh kita orang Islam, tapi dilakukan oleh orang yang lain. Kita tengok kalau restoran bangsa lain tu, waktu maghrib tu penuh orang makan. Itu waktu makan dia. Tapi kita makan selalu lepas isyak. Padahal kita dah nak tidur dah sekejap lagi. Maka makan yang paling cantik ialah makan sebelum maghrib ataupun waktu maghrib tu, sebab dia ada tempoh 6 jam untuk perut dia rehat, untuk dia tidur. Dia tidur dalam keadaan perut dia tak perlu untuk proses. Bayangkan perut masih ada, dia perlu kepada proses, tiba-tiba kita tidur, makanan masih ada, belum dihadamkan sebagainya, hendaknya dia bangun dalam keadaan lemak berlebihan dan sebagainya. Selain daripada ibadat, dia juga akan menjerumuskan kepada tubuhnya tidak sihat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, penting untuk kita menjaga perut kita. Menjaga perut kita sebab apa? Perut ni adalah pusat kepada penyakit dan juga pusat kepada penentu kepada kesihatan kita sebenarnya. Tapi Ustaz, kita selalu bagi kuliah Ustaz. Ya. Bagi kuliah terutamanya malam lah kan. Kebiasaannya kalau tahlil, tak tahlil, ada kuliah, confirm ada makan lepas Ustaz. Jadi bagaimana kadang-kadang kita nak menjaga kesihatan? Bagaimana untuk kita memberikan pandangan, memberikan teguran dari sudut bagaimana untuk kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Betul lah tu, Salih Muhammad. Tuan-tuan, kita kena bercakap. Kalau saya pergi kuliah, Ustaz, saya bila dapat jemputan kuliah, saya akan note kat situ, minta penganjur jangan sediakan makan selepas kuliah. Sebab saya tak nak makan. Kadang dia orang marah saya, Ustaz. Dia kata kat kita pula, kata apa kami penat-penat sedia. Padahal kita dah note dah kat tu. Kita kalau kita sayang kat ustaz kita, tuan-tuan, kita nak kena jaga guru kita ni, nak kena jaga para asatizah, alim ulama kita. Tuan-tuan, saya cakap cara kita, para sahabat Nabi SAW, dia sangat meraihkan Nabi SAW. Nabi SAW, dia tahu Nabi SAW suka makan pada bahagian-bahagian tertentu. Nabi SAW suka makan buah-buah tertentu. Maka para sahabat, bila Nabi jumpa dengan Nabi, dia akan sediakan makanan kesukaan Nabi SAW. Saya nak cadangkan kepada pengajur, kepada masjid-masjid sebagainya. Bila nak jemput ustaz, mungkin tanya dulu dengan dia. Ustaz makan tak selepas kuliah? Ustaz nak makan apa? Saya ingat setiap kali nak mesyuarat masjid, bila nak jemput ustaz, tahu apa dia buat? Dia pun mesyuarat kita nak makan apa? Bukan ustaz nak makan apa. Kita nak kena sedia apa semua sebagainya. Maka sebenarnya kita tidak meraihkan tetamu kita. Kita raihkan tetamu kita dengan apa yang dia nak makan. Itu cara yang paling tepat dan paling baik. Dan saya yakin ramai ustaz-ustaz yang tak berhajat sangat nak makan malam. Sebab apa? Sebab kita nak rehat. Dia akan penat sebagainya. Maka soleh semat makanan terlalu lewat tu tak baiklah untuk kesihatan. Wallahualam Ustaz. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Sebab kita nak menjadi contoh kepada masyarakat, dan kita jadi contoh tu kita ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, kita nak uraikan soalan seterusnya daripada Ismail Maisa.
Soalannya, apakah amalan terbaik agar kita menjadi umat yang sihat dari segi rohani dan jasmani dalam kehidupan seharian di samping dapat mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada saudara Ismail Mak Isa atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Encik Ismail. Macam mana cara dia? Panduan dia ialah panduan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu panduan dia. Sebab Nabi SAW ni telah dijadikan oleh Allah sebagai qudwah hasanah. Contoh teladan yang paling baik. Macam mana cara nak makan? Makan ikut cara makan Nabi SAW. Macam mana cara tidur? Ikut cara tidur Nabi SAW. Cara berpakaian, cara kebersihan, semuanya duduk dalam panduan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada agama yang sedetail agama Islam. Bahkan nak masuk dalam tandas pun diajar pada kita. Guna kaki mana, keluar guna kaki mana, duduk dalam tandas macam mana, nak cuci macam mana, nak bersihkan macam mana, sampai detail macam tu Islam ajar. Maka tuan-tuan, ikut saja panduan dalam Islam, insya-Allah kita akan jadi umat yang sihat, insya-Allah. Cuma nak kena belajarlah. Betul. Kena belajarlah macam mana. Ada aja buku kitab-kitab yang berkaitan dengan panduan dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ikut. Wallahu a'lam. Benar Ustaz. Jadi dari sudut perspektif masyarakat kita Ustaz, kebanyakan dia orang menganggap macam contohlah kita belajar agama, kita berdakwah dan sebagainya sebagai ustaz. Tetapi dia orang menganggap kita ni kena ada dekat masjid 24 jam. Tak perlu nak bersukan dan sebagainya. Dan itu menjadi satu orang kata tanggapan yang agak buruk sebenarnya. Sebab kita dalam masa sama kita belajar mengejar agama tapi kita juga menjaga kesihatan. Macam ustaz-ustaz sendiri bersukan. Ustaz suka apa Ustaz? Ya, saya macam tu sebut dia, saya suka cycling lah. Cycling. Masing-masing ada dia punya. Masing-masing ada hobi masing-masing. Jadi walaupun kita mengejar akhirat, namun jangan lupa untuk kita mengejar juga untuk kita menjaga kesihatan kita. Jadi Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan sedikit kesimpulan tentang topik kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis dan amalan umat yang sihat. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, yang pertama, kita kena ingat bahawa kita kena jaga makanan kita. Yang keduanya, kita kena prevent. Kita kena cari jalan untuk mencegah penyakit. Bukan sekadar merawat sebelum dia, selepas dia sakit. Kita kena cari jalan untuk mencegah penyakit. Jaga pemakanan, jaga kesihatan, jaga apa sebagainya. Yang ketiganya, bila kita diuji dengan sakit, maka rawat. Allah perintahkan kepada kita untuk merawat penyakit. Nabi SAW suruh kita berawat. Bahkan Nabi SAW sendiri pergi jumpa tabib. Kalau nak cerita tawakal, kita ni Nabi lah orang yang paling tinggi tawakal kepada Allah. Tapi Nabi SAW sendiri pun dalam riwayat, Nabi SAW berbekam. Nabi SAW pergi berjumpa dengan tabib. Tabib ni lah doktor zaman sekarang ni lah. Sebagainya untuk mendapatkan rawatan. Nabi SAW makan ubat-ubat yang disediakan kepada Nabi SAW. Nabi buat amalan-amalan untuk menyembuhkan penyakit. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar dia. Maka yang keempat, tuan-tuan sekalian, Allah SWT jaga pemakanan kita. Tolong jaga pemakanan. Selain daripada kita wajib untuk cari yang halal, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk cari yang baik. Makan makanan yang baik. Yang berikutnya, tuan-tuan, beriadah lah. Beriadah. Cari jalan untuk kita beriadah. Jangan sampai duduk tepu saja. Duduk bela je lemak tu. Biarlah lemak tu burn sikit sebagainya. Kan? Yang berikutnya, tuan-tuan sekalian, yang terakhir ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tolong ambil berat sikit. Tuan-tuan, kita nak jaga tubuh badan bukan takat jaga fizikal, kita kena jaga rohani. Benar. Ibnu Suja', Abu Suja' Al-Asfahani nama dia, pengarang kitab fiqh yang menjadi rujukan seluruh dunia. Dia tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi usia dia mencecah sampai 160 tahun dalam riwayat. Dia pernah jadi seorang ulama, jadi seorang mufti, dan riwayat pernah jadi wazir sebagainya. Di hujung usianya dia khidmat duduk di Masjid Nabawi. Dia sapu sampah dekat masjid, dia jaga makam. Sehat, mata terang, telinga cerah, tangan sehat, berjalan hebat, sampai orang semua heran dengan dia. Tak nampak macam 160. Tak nampak dia, lemah tubuh dia. Lalu orang tanya dekat dia, apa amalan yang dia buat? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina hafizna ma hafiz fi saghir wa hafizna Allahu fil kabir. Kata dia, salli ala Muhammad, kami menjaganya, yakni menjaga anggota kami ini daripada dosa waktu kami kecil, maka Allah menjaga anggota kami waktu kami sudah tua. Cara dia tuan-tuan sekalian bukan sekadar nak cycling, bukan sekadar nak pergi berjogging, bukan sekadar nak bersukan, bukan sekadar nak jaga makan, tapi jaga juga anggota kita daripada dosa. Sebab apa? Sebab syarat berkekalan nikmat ialah taat dan syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat.
Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat terbaik kesimpulan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi mengupas topik kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis dan amalan umat yang sihat. Terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kerana sudi bersama-sama dengan kita. Jadi kita nak memberikan Al-Fadhil Ustaz satu penghormatan untuk kita membaca doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin ismati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam tadi.